Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang ini saya didatangi sahabat-sahabat yang bertanyakan kepada saya tentang apa yang bakal berlaku pada 13 Oktober, hari Selasa depan. Jadi banyak WhatsApp, banyak pertanyaan-pertanyaan melalui Facebook Messenger, begitu juga dengan Instagram. Jadi saya mengambil keputusan lebih baik saya rakamlah, senang. Saya rakam saudara, boleh sebut nama ke? Boleh. Saudara Halim Tua akan bertanya soalan-soalan ni dan insya-Allah saya akan cuba menjawabnya. Silakan saudara Halim. Yang berbahagia Datuk Lokman Nur Adam, Ya. Presiden Laskar Cyber Malaysia. Soalan kami yang sedang berlalu-lalu siang malam pagi petang Berlegar, ialah apakah yang akan berlaku pada 13 Oktober ini, dan adakah ianya akan menjadi satu tragedi Oktober kepada kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menguasai 113 kerusi di Dewan Rakyat, manakala kedudukan semasa menunjukkan selaku pembangkang Datuk Seri Anwar mempunyai 109 kerusi di Dewan Rakyat. Datuk Seri Anwar mendakwa mendapat perkenan menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, dan di mana di dalam itu beliau akan mempersembahkan keterangan lengkap mengenai jumlah majoriti ahli parlimen yang kukuh seperti yang disebutkan sebelum ini. Jadi silakan Datuk. Okey. Pertama sekali saya nak beritahu bahawa temu janji kebenaran kebawah-duli Yang Maha Mulia daripada Kebagingan Yang di-Pertuan Agong untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap, itu adalah satu perkara yang menjadi tanggungjawab baginda. Apabila seorang ahli parlimen mengaku bahawa dia mempunyai sokongan majoriti, iaitu lebih daripada 112 orang ahli parlimen yang menyokong beliau untuk diangkat menjadi Perdana Menteri, maka tuanku memanglah kena berjumpa, kerana bila tuanku berjumpa barulah tuanku dapat mengesahkan sama ada benar ataupun tidak. Okey. Jadi hari Selasa ni lebih kepada satu perjumpaan. Bukan bererti akan terus tukar kerajaan, tidak. Pertama, perjumpaan. Dan saya yakin bila perjumpaan itu berlaku, Datuk Seri Anwar sudah pun bersiap sedia dengan SD yang dikumpul lebih daripada 112 orang untuk mengesahkan bahawa dirinya sudah layak untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Okey. Ini lazimlah, biasanya memang macam tu. Okey. Jadi dengan apa yang dipersembahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka apa yang akan berlaku, sudah pasti tuanku akan meminta pembuktian. Pembuktian kalau ikut apa yang telah berlaku pada Februari lalu, tuanku telah memanggil kesemua 222 orang ahli parlimen. Tetapi kali ini, disebabkan dakwaan itu dibuat oleh Datuk Seri Anwar, dan Datuk Seri Anwar mengatakan bahawa beliau ada lebih daripada 112, maka tuanku boleh hanya memanggil lebih daripada 112 orang ahli parlimen yang disenaraikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey. Kalau ikut jumlah sokongan pembangkang di dalam parlimen hari ini, yang menyokong Muhyiddin ada 113 orang. Okey. Maknanya Muhyiddin punya kerajaan ni hanya ada kelebihan 2 undi. Kalau Datuk Najib tak mengundi, dia tak menyokong dia. Kalau Datuk Zahid tak menyokong, maka dia dah tinggal 111. Hilanglah kerusi Perdana Menteri itu. Okey. Jadi kalau misalnya Anwar mengatakan dia ada 122 contohnya, saya menjangkakan bahawa jumlah ahli parlimen hari ini yang menentang Muhyiddin ada 109. Ini berdasarkan kepada pengundian yang telah pun berlaku 2 kali. 2 kali jumlahnya sama, 111 menyokong Muhyiddin, 109 tidak menyokong.
Jadi saya rasa kekuatan Anwar ialah 109, tolak 6 orang daripada Bersatu ataupun Pejuang, Parti Pejuang. Maknanya Anwar lebih kurang ada 103. Kalau Anwar boleh dapat 19 daripada UMNO, maka dia ada 122. So saya menjangkakan yang daripada UMNO ni ada 19 orang. Itu yang datang figure 122. Okey, ini pertama. Kemungkinan juga ada 4 orang daripada kumpulan Azmin Ali, 9 orang yang berlompat daripada PKR menyokong Azmin. Kemungkinan juga 4 orang ni akan bersama menyokong. Jadi Anwar boleh dapat lebih kurang, tambah lagi tu dah jadi 126. Okey. Berapa pun jumlah, tak perlu nak panik, tak perlu nak panik. Kerana akhirnya diputuskan oleh baginda tuanku. Okey. Bila tuanku panggil, kalau Anwar cukup kerusi sekalipun, ini kelebihan sistem pemerintahan diraja. Kalau Anwar cukup kerusi sekalipun, tapi tuanku tak nak dia jadi Perdana Menteri, maka boleh berlaku beberapa keadaan. Pertama, sama ada tuanku merestui dan membenarkan peralihan kuasa secara pintu belakang sekali lagi, yang sudah pasti akan berlaku pelbagai pertikaian. Kalau kita tengok itu hari, bila tuanku benarkan peralihan kuasa melalui pintu belakang kali pertama, berlaku pertikaian, kan? Tetapi setidak-tidaknya yang pertama itu berlaku selepas Tun Mahathir meletak jawatan, kan? Kali ni Muhyiddin tak meletakkan jawatan. Okey. Jadi saya nampak, ini apa yang saya baca. Saya bukan Pak Nujum, tetapi yalah, kita ni orang politik ni kadang-kadang kita ada daya takulan, kita boleh predict what is going to happen. So I predict tuanku takkan apa ni, tidak akan menerima Anwar menjadi Perdana Menteri. Ini apa yang saya punya rasa, kata orang lama, saya punya rasa. Jadi ada kemungkinan besar Parlimen boleh dibubarkan. Tetapi kalau Parlimen nak dibubarkan dalam keadaan kita berhadapan dengan COVID, saya rasa tuanku ni antara orang yang cukup careful bab ni. Itu hari pun bulan Februari, bila berlakunya peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir yang menyebabkan kerajaan tidak ada sementara, maknanya ada Perdana Menteri interim saja, tak ada Perdana Menteri yang sebenar. Antara sebab beliau tidak mengadakan pilihan raya ialah kerana nak mengelakkan daripada berlakunya apa yang dipanggil sebagai penyebaran COVID ini. Dia tak nak pilihan raya itu menjadi punca kepada lagi hebat penyebaran COVID. Jadi saya merasakan sekiranya Anwar benar-benar cukup kerusi sekalipun, kemungkinan besar tuanku akan mengambil pendirian untuk melantik seorang interim Prime Minister. Interim Prime Minister. Dan kemudian bila tempoh 6 bulan tu berakhir, bila keadaan COVID tu dah mula okey, maka ianya kita boleh buat pilihan raya ketika itu. Jadi tak semestinya akan terus berlakunya pilihan raya. Okey. Siapa akan jadi Perdana Menteri? Ini kena faham. Kuasa mutlak kepada tuanku. Dia boleh lantik Mahathir jadi Perdana Menteri. Dia boleh lantik Muhyiddin jadi Perdana Menteri interim. Dia juga boleh lantik Anwar jadi Perdana Menteri interim. Atau dia boleh lantik Datuk Najib menjadi Perdana Menteri interim. Terpulang kepada dia, siapa yang dia suka, kan? Tapi kalau misalnya Anwar sudah cukup jumlah bilangan, saya nampak sepatutnya memang Anwar lah yang nak kena angkat sumpah menjadi akan menjadi Perdana Menteri interim, kan? Dan saya rasa tak perlu nak bimbang kerana kuasa tu masih di bawah tangan tuanku. Maknanya kalau masa dalam tempoh dia menjadi Perdana Menteri interim ni, dia buat suka hati dia, macam apa yang Muhyiddin buat ni, menekan pimpinan-pimpinan UMNO, membuli kita dan sebagainya, kan. Jadi kalau dia buat perangai yang sama, tuanku anytime boleh buat
bukan lantikan baru boleh, nak buat snap election pun boleh. So bagi saya kalau misalnya Anwar ni dilantik menjadi Perdana Menteri betul-betul macam Muhyiddin diangkat sumpah, ada banyak implikasi dia lah. Pertama sekali, akar umbi UMNO ni sudah pasti tidak bersetuju untuk UMNO menyertai dalam sebuah kerajaan di dalamnya ada DAP. Kalau kita tengok, Anwar kata dia ada 122 kerusi, dan kalau dia boleh tarik hanya 19 orang daripada UMNO, maknanya dia akan mengekalkan 42 orang DAP di dalam kerajaan tersebut, kan? Kalau kata pun dia nak buat, dia boleh minta supaya DAP tidak berada di dalam kerajaan. Itu ada kemungkinan besar boleh meredakan tidak berada di dalam kabinet. Maknanya kabinet tu nanti mungkin ada orang UMNO, mungkin ada orang PKR, mungkin ada orang amanah, tapi tak ada orang DAP. Ini mungkin akan meredakan keadaan. Tetapi kalau betul-betul lah berlakunya pembentukan kerajaan bersama dengan DAP ni, ianya akan memberi kesan yang sangat dahsyat. Silat-silat bulan pilihan raya yang ke-15 dengan UMNO sekali hanyut. Ini apa yang saya jangkakan lah. Okey, ada soalan lain? Seterusnya, Datuk. Ada di antara kita yang berpendapat muafakat nasional yang dimeterai oleh UMNO dan juga PAS akan terkubur sekiranya UMNO menyertai kerajaan yang kononnya akan berlaku, kerajaan baru. Jadi apa pandangan Datuk mengenai perkara ini? Okey, bagi saya terkubur tak terkubur ni bergantung kepada PAS. UMNO ikhlas menandatangani piagam bersama dengan PAS. Tapi selepas UMNO mewujudkan muafakat nasional bersama dengan PAS, PAS telah mengambil keputusan untuk bersama dengan Muhyiddin di dalam Perikatan Nasional. Jadi kita tak boleh nak salahkan sesiapa, tuning jari siapa salah. Ini tak akan membawa ke mana. Tetapi way forward, kalau PAS memikirkan soal masa depan PAS akan lebih untung jika bersama dengan UMNO. Sekurang-kurangnya 18 kursi yang PAS bertanding dulu, kita tak kacau. Kawasan-kawasan macam Johor, Melaka, tempat-tempat yang tidak ada calon PAS menjadi ahli parlimen. Yang kita di Johor ni contohnya sudah pasti kita akan beri sedikit sebagai dasar persahabatan kita sesama dalam satu pakatan. Sudah pasti kita akan bagi kursi kepada PAS untuk bertanding. Maknanya busuk-busuk pun PAS akan bertanding kurang-kurang pun 30 kursi yang mampu menang. Bukan macam yang kita bagi dia 40 kursi tapi kursi semua tak boleh menang, pun tak guna, kan? Maknanya 30 kursi yang mungkin mampu menang. Jadi bagi saya sekarang terpulang kepada PAS. Kalau PAS lebih selesa bersama dengan Tan Sri Muhyiddin, maka UMNO tak boleh buat apa-apa kalau PAS nak meninggalkan UMNO, meninggalkan muafakat nasional. Tapi saya yakin Tuan Guru Haji Hadi, dia orang lama dalam politik, dia boleh membuat penilaian yang baik, kan? Saya yakin PAS akan tetap bersama dengan UMNO dalam PRU ke-15.